Suara FM. Okey, sudah pun 2:06 petang. Apa khabar Jacqueline? Khabar baik DM. Apa Itu dia. khabar DM hari ni? Okey, sihat Alhamdulillah. DM tak cuti, DM cuti minggu lepas. Minggu ni DM balik. Okey. Dan seperti yang DM katakan tadi, Jacqueline sudah pun berada di studio ketika ini untuk kita sambung balik nota kita yang dah lama tertinggal ni. Kan? Seminggu kan tertinggal kan? Itulah. Dah lama tu. Lama tu. Okey. Tapi sebelum kita nak sambung kepada nota jugalah kan, DM dapat tahu bahawa Jacqueline ada menulis buku. E-book. E-book mungkin tajuk buku tu tadi apa Tajuk dia Grow Your Shopping Intelligence. Tingkatkan kepakaran anda untuk membeli belah. Betul. Itu maksudnya. Gitu. Okey, dan mungkin juga dalam apa yang awak kata apa sinopsis buku tersebut. Okey. Sebenarnya ini hanyalah e-book pendek yang mana hanya ada 7 muka surat sahaja. Okey. Sinopsis dia macam nota je. Nota saja sebab dia adalah panduan langkah demi langkah untuk macam mana untuk buat kita untuk pergi shopping maksudnya sebelum pergi shopping tu apa nak kena buat. Nanti dah pergi membeli belah tu, semasa membeli belah tu apa yang perlu dibuat lah. Jadi maknanya macam dia lebih kurang macam berkaitan dengan apa yang Jacqueline kongsikan minggu lepas bila ada yang tanya macam mana cara saya untuk mengubah imej saya tu kan. Betul. Maksudnya dari segi analisis, kemudian sehinggalah kepada kita sebelum nak membeli belah dan sehinggalah kepada hari membeli belah. Betul. Tetapi yang ini mungkin lebih spesifik kepada apa yang lebih fokus lah orang kata sebelum nak pergi membeli belah tu apa yang perlu dibuat dahulu. Alright. Yang semasa membeli belah tu apa yang kita dah kongsikan minggu-minggu sebelum ni mungkin itu diperlukan juga, itu pun penting juga. Tetapi ada juga elemen-elemen yang perlu difokuskan ataupun perlu diberi perhatian selain daripada perkara-perkara yang kita dah kongsi sebelum ni lah. Itu dia. Jadi kalau korang nak tahu berkenaan dengan buku tersebut, boleh dapatkan buku tersebut, e-book tajuknya Grow Your Shopping Intelligence. Boleh dapatkan di internet buku tersebut. Okey, dan kita sebenarnya kalau ikutkan kepada nota minggu lepas tu, kita pun dah cerita tentang sebahagian daripada paras pinggang. Betul. Ke atas sehingga ke kepala sampai paras pinggang. Dan kita sebenarnya ada banyak lagi daripada paras pinggang sampai ke bawah, tak habis lagi tu. Tapi orang kata minggu ni mungkin ramai juga di antara anda semua yang orang kata apa, sebab hujung minggu ni ramai nak pergi shopping. Jadi sebab tu lah hari ni kita skip sikit subjek kita tu. Jadi kita nak bagi kepada anda semua panduan-panduan untuk shopping. Betul. Ni hasil daripada soalan-soalan lazim yang selalu ditanya kepada Jacqueline kan. Betul. Sebenarnya kenapa saya berkongsi tajuk ni pada hari ni, salah satu sebab selain daripada hujung minggu sebab cuti panjang kan. Orang nak pergi shopping tapi mungkin nak dekat raya dah kan. Yelah itu pula. Yang kebelakangan ni saya asyik dapat je soalan ni macam mana nak pergi shopping, macam mana nak pergi shopping macam kan. Macam nak shopping baju raya. Itu yang saya kata okey tak apa, minggu ni saya berkongsi sikit lah pasal e-book ni. Sebab e-book ni sebenarnya saya dah berkongsi dengan ramai orang. So hari ni adalah tips-tips lagi yang saya boleh kongsikan lah. Okey. Dan orang kata apa, tapi e-book ni lebih kepada dah tahun bila Jacqueline menulis buku ini? Sebenarnya e-book ni saya tulis tahun lepas lagi. Awal tahun lepas. Okay. Sebenarnya e-book ni bukan untuk dijual. Ini diberikan secara percuma. Ya ke? Dia tak dapat pun. Kejap lagi dapat. Kejap lagi dapat. Senyap aja dia. Okey, jadi kejap lagi kita akan berikan anda, tak semualah, kalau kita katakan semua tu walaupun dia 7 muka surat, nak cerita dalam masa 1 jam memang tak akan habis. Betul. Jadi kita akan skip, ambil sikit-sikit saja untuk panduan anda. Okey, jadi stay tune, relax, standby dengan nota-nota anda. Okey, masih lagi bersama dengan DM dan juga Jacqueline. Dan fokus dalam buku ini, orang kata apa, tadi mungkin Jacqueline boleh jelaskan lebih lanjut. Boleh. Okey, daripada tajuk ni yang seperti yang saya sebut tadi, grow, GROW, dia sebenarnya adalah singkatan kepada step by step tersebut, langkah-langkah tersebut. Okey. So nak eja grow ni GROW kan. Okey. So G ni adalah stands for goal. Goal. Okey, mas. Alright. Lepas
bukan emas. Habis? Goal objektif. Oh, goal objektif. Ingatkan goal emas. Oh, ni tengah fikir pasal emas tadi. Fikir pasal emas je ni. Ayo. Oh, inilah lain dah ni. Okay. G maksudnya G goal. Okay. Objektif. Nama lain dia objektif lah. Alright. R ialah reality. Reality. Okay. Objektif kita kena real lah. Lebih kurang nanti saya terangkan. Alright. Kemudian O, options. Pilihan. Options. Okay. Kemudian W adalah way forward. Dengar macam complicated je kan. Tajuk dia. Shopping nak kena pergi grow kan. Tapi sebenarnya ingat grow saja supaya anda tahu bila nak pergi shopping. Sebelum nak pergi shopping tu, apa nak kena buat dulu. Nanti yang seterusnya ni saya akan terangkanlah apa yang anda perlu buat semasa dalam langkah G, langkah R, langkah O, langkah W. Jadi maknanya 4 langkah utama ni lah. 4 langkah utama ni ialah grey pula dah. Grow itu maksudnya G itu adalah goal, iaitu objektif, bukan emas R adalah reality. Betul. O adalah options. Betul. Dan W adalah way forward. Betul. Itu dia. Jadi orang kata kalau anda tak gunakan 4 formula ni, mungkin akan susah untuk anda membuat pilihan sewaktu bershopping. Betul. Bukan susah saja tapi mungkin terbeli. Pakaian yang salah. Yang salah, tak diperlukan. Mungkin tengok ada sale. Okey, beli, semua nak beli kan. Kan patah ada sale 50%. Semua patah nak beli je kan. Tapi mungkin juga 70% tutup mata ambil kan, kan. ambil je. Pakai tak pakai lain kira pula. Ya betul. Dan juga kita pun tak lama lagi dah nak masuk bulan puasa. Dan mungkin ramai yang nak membeli pakaian lebih awal sebab tak nak buang masa pada waktu bulan puasa. Kan? Ramai yang tak nak keluar dengan cuaca panas ni, nanti kan malasnya nak keluar, nanti kan haus kan dah terbuka puasa pula. Tak pasal-pasal. Jadi mungkin yang ada ambil kesempatan nak keluar, mungkin ada yang 3 hari ni tak balik kampung. Kan? Cuti 3 hari ni mungkin ada yang tak balik kampung dan jangan rasa macam okey, ni cuti 3 hari ni mungkin boleh masuk KL, boleh beli cari barang. Waktu yang sesuai untuk shopping, supaya orang kata apa, kadang-kadang ada yang kata kalau beli awal-awal sangat nanti kan fashion dah backdated, tak up to date pula kan, ada yang kata macam tu. Tapi rasanya sekarang ni fashion lama dah kembali. Betul. Kan? Daripada seperti yang saya katakan tadi ini adalah berkaitan dengan membeli dengan bijak. Bukan terikut dengan fashion ataupun trend terkini, tetapi sesuatu yang boleh kekal lama, yang boleh dipakai dalam pelbagai situasi. Contoh itu sebab kita namakan grow model ni adalah panduan untuk membeli-bela dengan bijak. Panduan membeli-bela dengan bijak. Jadi maknanya jangan sangat terikut sangat dengan fashion sebab takut nanti pilihan kita pilihan yang tak bijak. Okey, kejap lagi Jacqueline akan kongsikan dengan kita apa yang dikatakan dengan grow tadi. GROW. Sikit-sikit lah supaya anda dapat sedikit informasi awal sebelum kita bagi tahu buku tu nak dapat kat mana. Okey, waktu sekarang ni 2:28 petang. Okey, Jacqueline, mungkin Jacqueline boleh cerita sedikit berkenaan dengan grow ni tadi. G tu apa yang telah masuk dalam GROW tu. Okey, yang pertama sekali G, goals ya. Ada 2 perkara yang perlu kita fikirlah secara ringkas. Yang pertama, apakah objektif sesi membeli belah anda tu? Objektif dia di sini, contoh anda ingin membeli belah sebab untuk raya ke, ataupun untuk nak membeli pakaian ke pejabat, untuk membeli pakaian santai. Yang kedua, adakah anda mencari sesuatu pakaian yang bersesuaian dengan sesuatu acara atau event, ataupun sesuatu pakaian yang mungkin spesifik lah tertentu. Kadang-kadang kalau kita ada event kan, mungkin event tu dia ada tema-tema baju. Kenapa perlu ada 2 ni dalam kepala untuk kita tetapkan ialah supaya tujuannya ialah supaya kita fokus. Maksudnya tak terbeli benda-benda yang tak perlu, ataupun pakaian yang tak perlu. Itu yang pertama. Itu maksudnya goals tu tadi. Objektif tu kena tentukan lah. So itu yang perlu sentiasa ada dalam kepala lah. Sebelum kita pergi kepada R dan O dan W tadi. Tetapkan dahulu nak beli apa. Yelah, mungkin kalau anda nak beli pakaian untuk pejabat, jadi kita kena fokus pakaian untuk pejabat macam mana pula. Seperti yang kita bincangkan minggu lepas, perlu analisis pakaian pejabat kita. Adakah waktu masa kita bekerja tu lebih panjang daripada waktu santai atau waktu senggang kita kan? Betul.
Kemudian kalau kita kata nak beli baju tu untuk hari raya, mungkin kita nak tahu konsep warna yang sesuai. Katalah satu family kata raya tahun ni nak pakai warna biru lah, dia cakap kan. Jadi nak pergi warna biru macam mana pula? Mungkin tak semua orang nak pakai warna biru yang sama, tapi dia ada seorang tu macam dia pakai warna biru pekat, aku nak pakai warna biru cahaya lah, tetap dalam biru. Nak bagi dia nampak lain sikit kan. Betul. Dan ada juga yang nak pergi untuk majlis-majlis yang macam mungkin untuk apa orang panggil tu, masquerade party. Yes, Kadang masquerade party ni kadang orang tak kisah sangat, sebab masquerade party pakai je baju-baju yang ada, baju sewa. Betul. Kan? Yang itu lain cerita lah pula kalau pakai baju sewa tu. Tapi walaupun memakai baju sewa, mungkin ada setengah pakaian tu rasa macam gerebeh sangat lah pula baju ni, dan anda perlu modified untuk pakai anda sendiri pula kan. Sangat betul. Mhm. Kenapa perlu objektif ni ada dalam kepala kita semasa sebelum kita melakukan sesuatu. Sebab kita perempuan ni banyak sangat dalam apabila kita melihat terdapat ni ada sale dekat situ sini, semua kita nak beli kan. So itu yang satu perkara yang sangat-sangat penting lah untuk kita fikirlah. Maksudnya kita tetapkan dalam kepala lah. Kan, itulah sebab kita kena tolak dulu sale-sale tu. Yang penting sekali goal utama adalah untuk mendapatkan pakaian yang sesuai, walaupun pakaian tu tak ada sale. Betul. Dan yang paling penting goal ni kena tulis. Kena tulis Okey. Sebab kenapa bila kita tidak tulis, dia dalam kepala je, dia akan mudah untuk berubah. Kenapa saya kata seperti ni, sebab memang dah terbukti lah apabila saya ada pelanggan ni yang buat ni, dia kata okey, saya dah ada goal dalam kepala ni, saya nak buat ni sahaja. Tapi bila dah pergi shopping, terbeli juga benda lain. So dalam apa yang saya sarankan, tulis apa yang nak buat tu. Maksudnya nak beli apa. Macam kita nak beli groceries lah kan. Yalah, dapur, kalau kan? tak tulis tu kan tiba-tiba benda yang tak ada dalam list pun ada. Itu yang kita kata ini adalah cara shopping yang bijak. Kita tulis apa yang kita goal kita lah untuk shopping ni. Okey, tulis. Okey, sama juga macam kita sekolah dulu, tulis cita-cita. Kalau tak tulis cita-cita, kadang-kadang cita-cita tu boleh terpadam begitu sahaja. Betul. Sangat betul. Okey, samalah. Dah tua-tua pun kena tulis cita-cita juga nak beli baju. Betul. Okey, kejap lagi kita sambung pula kepada R. Betul. Itu tunggu untuk huruf R kejap lagi. Okey, masih lagi bersama dengan DM dan juga Jacqueline. Tadi kita dah tahu pasal G, sekarang ni kita tahu pasal R pula, iaitu reality. Betul. Okey. Okey, reality ni yang panjang sikit lah. Kalau dalam empat proses tadi, reality adalah proses ataupun langkah yang memerlukan proses yang sedikit panjang, memerlukan sedikit effort lah daripada pendengar daripada siapa yang ikut step ni lah. Alright. Kenapa? Dalam reality ni ada dua perkara. Pertama, anda kena ketahui baju-baju yang dah ada dekat rumah tu, maksudnya ada cara lah, nanti saya kongsi sekejap lagi. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bajet. Maksudnya bajet yang anda boleh gunakan untuk pakaian yang baru nanti. So ada dua. Yang pertama, lihat analisis wardrobe. Analisis wardrobe tadi, yang mana yang dah ada kat rumah tu. Kemudian bajet. Okey. So yang pertama tadi, check on your existing wardrobe. Maksudnya analisis tadi tu ada kategorikan pakaian anda kepada 5 kategori. Okey. Maksudnya apa yang saya boleh selalu maksudnya suggest pada saya punya klien buat 5 basket. Maksudnya 5 basket. Okey, basket yang pertama, masukkan ke semua baju yang untuk santai. Alright. Semua baju-baju yang santai untuk anda pakai masa situasi santai lah kan. Kemudian contohnya macam jeans, t-shirt, itu yang santai lah. Okey. Basket yang kedua, bakul yang kedua lah. Ada 5 bakul kan. Yang kedua adalah special occasion. Alright. Special occasion, contoh ada gala dinner, sama macam yang apa yang kita dah explain tadi kan. Yang ketiga, social dress. Social dress ni apa? Baju-baju yang anda pakai selalunya apabila berjumpa dengan rakan-rakan yang selalu anda jumpa. Ataupun mungkin saudara-saudara yang mungkin dah biasa pergi rumah saudara ke, itu yang basket. Dia tak sama dengan yang santai tadi tu. Kadang-kadang santai ni boleh juga situasi mungkin di pejabat tapi santai. Maksudnya ada event di pejabat yang memerlukan anda berpakaian santai. Yang ini, yang ketiga ni adalah social. Maksudnya lebih yang kepada biasa, sesi pertemuan dengan
sesi lepak lah. Betul. Maksudnya kalau dia masih santai juga tapi mungkin santai yang santai-santai lah, Mhm. terlalu santai lah. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat semi formal. Semi Bila formal. kata semi formal ni adalah business dress lah, maksudnya pakai untuk anda pakai pergi meeting ke ya. Yang kelima adalah baju-baju yang sangat formal, contoh macam suit. Itu yang kelima. Okey. Ada 5 tadi kan. Itu suggestion kita lah, cadangan kita 5. Kalau mungkin nak buat 3 ke atau 4 boleh ke, juga. bergantung, boleh. Bergantung. Mungkin tak semua orang ada. Ni tak semua orang ada formal dress contoh kan. Itu hanya panduan. Okey. Tapi yang paling penting di sini ialah categoriskan baju tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada setiap bakul tadi tu macam nampak sangat complicated kan, tetapi ini cara yang kita kata shopping dengan cara bijak, sebab kita dah buat jadi persediaan awal kan. Okey, dalam setiap bakul tadi tu dah categoriskan semua. Saya imagine dia bakul lah. Boleh juga mungkin dah hanger, mungkin hang dia dalam nak letak dalam kotak ke, ikutlah. Bergantung. Bergantung yang lah. penting kategorikan baju-baju tersebut. Kemudian kita lihat condition pada baju tersebut. Okey. Maksudnya saya bagi contoh ya. Kita sekarang ni berada pada bakul yang pertama, iaitu santai tadi. Santai, okey. Okey, baju-baju pada bakul pertama tadi itu kita lihat ada tak baju yang dah terlebih pakai, maksudnya dah nak overuse dah sangat. Baju pernah nak luntur dah. Worn out lah. Dah luntur kan. Ada koyak pula, benang tertetas. Kemudian itu yang condition pertama ya. Condition yang kedua, ada tak baju tersebut yang anda telah pakai lebih daripada setahun? Lebih daripada setahun ya. Alright. Ataupun ada dia masih elok sedikit berbanding condition pertama tadi, tetapi nampak macam butang dia ada yang tercabut, dah tak berapa ni kan. Alright. Lepas tu yang ketiga, less than a year, maksudnya kurang daripada setahun. Alright. Lepas tu yang keempat, classic loyal. Kalau anda pernah kalau pendengar pernah ingat dulu, kita pernah katakan classic loyal ni adalah baju-baju yang boleh tahan lama, evergreen, dan kualiti dia walaupun lama tetapi masih bagus. Contoh macam baju-baju denim, jeans. Betul. So itu yang ada 4 condition tadi. So daripada condition tu, yang pertama memang kena buat apa yang pertama tadi, sebab dah terlebih pakai. Memang kena buang lah. Betul. Tak lelah simpan sikit. Simpan lagi kan. Kalau bila kita tak buat macam ni, baju-baju tu masih ada dalam wardrobe kita, tapi memang tak pakai dah, tapi dia buat penuh je. Buat penuh, buat semak. Ya, orang kata buat mengumpulkan nyamuk-nyamuk je kat dalam tu. Yang kedua, kemungkinan anda boleh perbaiki mana yang rosak, tetapi biasanya yang kedua tu mungkin anda nak donate dekat orang ke, bergantunglah. Yang ketiga ni mungkin anda boleh simpan lagi lah, sebab dia less than a year dan dia memang boleh dipakai lagi. Yang keempat tadi pun boleh simpan. Okey, maknanya kalau kita nak simpan wardrobe kita tu less than a year dan classic loyal. Betul. Itu je kategori lepas. Kadang-kadang mungkin ada 2 tahun tapi masih elok lagi. Tapi masih elok ya. So itu yang kita ni lah, itu bakul pertama. Itu bakul pertama. Bakul ulang lah. Setiap bakul tu buat benda yang sama, 4 proses ni tadi Betul. Okey, dalam proses ni pun sebenarnya kita boleh kenal pasti, mungkin ada pakaian yang mungkin anda suka, maksudnya pemberian daripada boyfriend ke ataupun somebody yang bagi kan, tapi bila tengok condition dia mungkin sudah tidak berapa sesuai untuk dipakai, mungkin anda tahulah nak buat apa dengan pakaian tu kan. Kalau Jacqueline buat apa benda tu? Frame kan? Mungkin it's a good things to donate lah kot. Sebab at least somebody pakai. Okey. Sebab kita mungkin dah tak boleh memakai, bergantung pada situasi kita, tapi orang lain mungkin boleh pakai. Sekurang-kurangnya baju. Ataupun mungkin baju tu kalau kita bagi dekat orang lain pun boleh menghilangkan kisah lama. Saya sebenarnya pernah buat. Tapi saya bagi to my sister lah. Habis pandang juga. Pandang juga, tapi dia ada memory dia dekat situ. Gitu. Tak dapat pakai kat kita, dapat tengok orang pun jadilah Ada kisah ni sebenarnya ni. Ada. Yang penting dia masih boleh dipakai oleh orang lain. Mungkin untuk anda mungkin dah tak berapa sesuai sebab mungkin kerja yang anda buat, this kind of thing kan. Tapi mungkin baju tu kita beli pun size S masa tu dapat masa size S, tiba-tiba sekarang dah size M, nak pakai dah tak boleh dah. Betul. Aduh, itu yang sebenarnya banyak alasan tu. Betul.
So itu yang pertama tadi kan, check on your existing clothes kan. Yang kedua budget lah. Okey, bajet ni kita sambung kejap lagi. Itu kita sementara anda dengarkan lagu ni, mungkin anda boleh siap-siapkan 5 bakul tu. Duduk kat depan tu, mungkin ada kat rumah sekarang kan. Bahagikan kepada 5 bakul tadi dan ikuti 4 langkah yang tadi tu. Mana yang less than a year dan juga yang classic loyal, baju itu saja yang anda simpan. Okey, kejap lagi kita sambung macam mana nak menentukan bajet pula. Okey, waktu sekarang ni 2.50 petang. Sebenarnya kita pun tak habis lagi ni dah. Betul tak? Belum lagi. Belum lagi habis. Okey. Berkenaan dengan bajet tadi macam mana? Okey, bajet ni sebenar-benarnya bergantung kepada kemampuan sendirilah. Okey. Itu sebabnya yang pertama sekali sebelum kita nak pergi membeli belah ni, perlu objektif tadi kan, goal tadi kan. Kenapa? Sebab supaya kita apa yang kita bajetkan tu Okey. bersesuaian dengan keperluan. Okey. Itu Betul. yang penting. Right. Okey. Tetapi selain dari apabila nak membeli katalah satu pakaian lah kan. Selalu ingat yang pakaian tu boleh, ingat tak dulu kita pernah berbincang tentang kos. Okey. Maksudnya pakaian tu walaupun harga dia mungkin sedikit besar atau sedikit mahal lah. Tetapi kalau kita perhatikan kualiti, kita perhatikan design dia, kita perhatikan warna dia, boleh dipadankan dengan macam-macam. So mungkin itu adalah salah satu panduan untuk nak tetapkan bajet. Okey, itu berkaitan dengan bajet. Okey, jadi mungkin sedikit ringkasan untuk kita sambung kepada bahagian O dan juga W. Untuk options, pilihan ya. Kalau pendengar semua masih ingat apa yang kita dah kongsikan daripada minggu pertama sebelum minggu yang sekarang ni, dah tak kira dah minggu kita ni. Betul. Terlalu banyak panduan-panduan, tetapi ambil panduan-panduan yang berkaitan dengan anda. Itulah pilihan-pilihan panduan untuk anda membuat pilihan-pilihan semasa shopping. Options ni boleh dikatakan adalah proses yang 1 dengan 2 tadi anda berada di rumah kan. Options ni adalah satu step ataupun langkah yang anda sudah berada di tempat membeli belah. Maksudnya anda perhatikan warna tu sesuai tak dengan anda, ataupun orang kata dia punya fabric dia sesuai, corak-corak dia sesuai dengan dengan goal tadi. Betul. Dan juga dengan realitinya tadi. Betul. Iaitu berkenaan baju-baju yang sedia ada dan juga bajet. Betul. Dan option ni sebenarnya apa yang kita dah belajar, apa yang telah Jacqueline kongsikan sebelum ni, itulah analisis yang perlu anda gunakan juga kembali. Ilmu-ilmu tu tadi kepada mereka yang mungkin badan besar, badan kecil, kemudian yang memakai tudung, jadi baju yang macam mana yang sesuai kepada anda. Memang dia akan mengambil sedikit masa, tapi dia akan membantu untuk anda membuat pilihan nanti kan. Betul. Sebenarnya untuk nak memahami ataupun untuk anda menyesuaikan diri dengan keadaan yang bershopping dengan cara bijak ni kan, akan mengambil masa sedikit, tetapi setelah anda biasa, dia sudah menjadi orang kata habit. Bila dah jadi habit tu, tidak akan ada perasaan untuk ini ragu-ragu tak ada lagi. Itu tak ada. Dan satu lagi anda ada ilmu lah. Ilmu untuk bila kita lihat sesuatu tu bukan seperti dulu. Macam dulu kata nampak macam cantik je kan. Pakai nampak cantik, belilah. Dulu sikit-sikit je macam cantik je. Sekarang kalau tengok no. Macam tu kan. Itu option. Itu options. Okay. Way forward ni sebenarnya practicing it regularly. Bermaksud bukan untuk pada satu masa saja, tetapi sentiasalah. Ini kita dah sentuh. Ini kita dah sentuh juga daripada persoalan yang minggu lepas tu. Orang kata kalau dia tu selalu pakai baju warna hitam, macam mana nak tukar kepada warna lain. So kena constantly berubah. Orang kata regularly lah. Tak boleh lah macam berubah sekali je, lepas tu pakai balik baju hitam. Tak boleh lah kan. Kalau tidak, orang kata dia punya ilmu tu tak selaras dengan amali. Betul. Itu sangat penting kan? Kemudian jangan lupa bila kita bercakap tentang membeli belah ni, selalu lakukan audit pada wardrobe. So, audit macam mana? Audit macam bukan macam audit office tu. Tidak. Maksudnya kita lakukan audit tadi, rasanya kita berbalik kepada langkah pemilihan bakul yang 5 tadi tu tak? Betul. Tengok ni pun dah pandai dah. Semestinya ada bakul lah. Nanti kan setiap kali kan dia pergi beli bakul pula.
Okey, itu dia. Okey, Jacqueline, mungkin ada di antara mereka yang dah dapat sikit daripada info-info ni, tapi mungkin Jacqueline boleh kongsikan kepada mereka yang nak tahu berkenaan dengan buku ni, nak dapatkan buku ni kat mana, nak baca buku ni kat mana. Seperti yang saya kongsikan awal tadi, buku ni bukan untuk dijual. Saya berikan secara percuma, hanya 7 muka surat je pun kan. So anda boleh, kalau anda berminat, anda boleh PM ataupun inbox saya di Facebook. Okey. Di Jacqueline Joannis. Cari je Jacqueline Joannis. Okey. JAK ya, tak ada C. Special sikit. JAKLIN JUANIS Facebook. Dan saya boleh emailkan kepada anda ataupun boleh dapatkan daripada website saya lah. Tapi mungkin yang paling cepat ialah melalui Facebook. Melalui Facebook. Okey, jadi buku ni bukannya dalam bentuk hard copy. Sebut pun tadi e-book. Jadi dia bukan hard copy. Jadi maknanya kalau anda nak, anda PM dan Jacqueline akan emailkan kepada anda ke ataupun mungkin hantar melalui Facebook. Jadi kalau anda nak buatkan dia sebagai hard copy, itu terpulang pada anda nak buat buku tu macam mana. Okey. Dan orang kata perkongsian ini bukan saja untuk anda, malah anda boleh kongsikan bersama dengan yang lain, dan seperti yang dikatakan tadi, buku ini adalah percuma. Itu dia. Okey Jacqueline, terima kasih kerana berkongsi berkenaan dengan buku ni. Tu tadi DM korang-korang nak minta buku free tu, kejap lagi dia PM lah. Sekejap lagi dapat lah ni. Sekejap lagi dapat lah tu. Okey, dan juga kepada anda yang lain, untuk mengetahui minggu depan, mungkin Jacqueline belum ready lagi nak cerita pasal berkenaan dengan apa, tapi kita akan bersambung. Kita masih belum habis lagi topik kita, itu baru sampai pinggang aja. Cabaran badan. Cabaran pada badan anda, daripada pinggang sampai ke bawah pula, sampai ke kaki. Alright, dan kepada anda yang lain, teruskan bersama dengan My Suara FM.